pertama, waktu beroperasi di pos-pos kawalan negara Brunei Darussalam ditambah 2 jam, yaitu akan dibuka dari jam 6 pagi hingga ke jam 8 malam. Pengamas kinian ini adalah mengambil kira keadaan jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang terkawal dan kadar imuniti yang tinggi di negara ini berikutan kadar vaksinasi COVID-19 yang tinggi dan jumlah penduduk yang dianggarkan telah dijangkiti COVID-19. Ia diharap akan dapat mendorong ke arah kehidupan yang lebih selesa dalam normal baharu dan memulihkan kita kembali kepada keadaan sebelum pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, adalah ditekankan bahawa langkah-langkah berjaga-jaga dalam pencegahan sebarang penyakit berjangkit seperti COVID-19 merupakan tanggungjawab sosial masing-masing. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk meneruskan langkah-langkah pencegahan umum pada setiap masa, seperti tidak pergi ke tempat-tempat yang penuh sesak jika tidak ada keperluan, dan kerap mencuci tangan atau menggunakan cecair pembasmi kuman, yakni hand sanitizer. Ini juga termasuk tanggungjawab ibu-ibu bapa dan penjaga-penjaga supaya memastikan anak-anak mereka sentiasa dalam keadaan yang sehat untuk menghadiri pembelajaran di sekolah-sekolah. Kerajaan ke bawah Dewan Maha Mulia Paduka Sri Bintang Sultan dan di-Pertuan Negara Darussalam akan sentiasa bekerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan secara bersepadu dalam melindungi keselamatan dan kesejahteraan orang ramai di negara ini. Marilah kita terus menadah tangan untuk berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua dan negara Darussalam terus dipelihara, dirahmati, aman, damai, selamat dan sejahtera. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Yang Berhormat Fihin dan Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang dibukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Elders mengajukan soalan. Terima kasih. This is James from Bandar Rutin. Good afternoon to Yang Berhormat Fihin, Mr. Prime Minister Office, Yang Berhormat Dato' Mr. Prime Minister Office and Second Minister of Finance and Economy, and also Yang Berhormat Dato' Minister of Health. My question is, many people have welcomed the announcement of not wearing masks indoor. However, there are also some who are worried of transmission, as Dato' has announced just now that we have a bit of increase in cases. Can Dato' maybe comment a little bit about the decision of not having to wear mask indoor? Ini mengenai dengan pakai suku muka. Pada masa ni kalau kita ni lihat di kira outdoors, dan kita memerlukan, kecuali kalau siapa rasanya akan pakai satu dam ada. Jadi sejak beberapa bulan sudah kita ni pastikan supaya orang dalam indoor ni dan mesti pakai mask ada. That's the new normal ada. So we have seen the cases ini pun juga meningkat. So kira itulah, I think is kira masanya sudah kita ni diwajibkan orang ramai pakai suku muka masa-masa di indoor. Kecuali yang seperti yang mana diumumkan oleh Yang Berhormat Fihin tadi, ada certain kondisi situation atau kita ni adalah memerlukan dia orang pakai mask lah. Otherwise indah lagi lah. Of course kalau kita ni lihat bandingkan dengan negeri-negeri lain, kebanyakan pun lagi ada menggunakan mask lagi lah. Of course kita ni kalau sekiranya ada peningkatan kes kita ni komiti COVID-19 ini memang sentiasa akan adalah ini kira adalah sudah di-assess dengan Kementerian Kesihatan, sesuai lah kita ni mengambil langkah ni. Jadi kalau dilihat beberapa negara jiran pun ada lagi mandated, tapi masih ramai orang memakai. That's good. So apa yang kini mahu ni is the responsibility masing-masing lah. So kalau rasanya lagi bagi yang memakai, that's good. Bukannya dilarang.
tapi tani dia lagi mewajibkan. So itu banyak bezanya tu, wajib dengan sukarela. Walaupun seperti yang diterangkan tadi, misalnya sesuatu majlis lah, misalnya majlis orang kahwin lah, penganjurnya tu nya mesti pakai sungkup muka buat ART, dan itu tani ikutlah. Okey, itu ia punya kemahuan, tapi bukan seperti yang nyatakan tadi, tani punya own responsibility lah. So sudah tiba masanya dengan purata vaksinasi tani tinggi dan natural immunity pun tinggi, jadi masing-masing bertanggungjawab terhadap kesihatan masing-masing lah, dan sama-sama memantau penurunan ini. So how about passenger in flight or also like public transport? They also no need to wear mask. Itu kira ikut keperluan apa nama ni, Royal Brunei Airline punya itulah, ataupun setiap airline punya arahan. It's not mandatory from government of point of view,